3.1.7 penggunaan prosedur dan function untuk meringkaskan atau cara. Okay. Dalam bahasa penskripan klien. Okay. Dalam bab ni kita nak tengok penggunaan prosedur dan function. Prosedur dan function ni tujuan utama dia untuk meringkaskan atur cara, menjadikan atur cara yang panjang tu, menjadikan atur cara yang panjang lebih pendek, lebih ringkas. Okay. Kalau kita tak guna function dengan prosedur, atur cara kita jadi panjang. Okay. Bila kita gunakan function dengan prosedur, kita boleh asingkan tugas-tugas yang berulang. Tugas-tugas yang berulang, kita letakkan dia sebagai function ataupun prosedur. Bila kita nak guna, atur cara utama akan panggil function atau prosedur ni untuk laksanakan satu fungsi. Lepas dia laksanakan fungsi dekat function dengan prosedur, mungkin dia akan kembalikan nilai kepada atur cara utama. Okay. Dia macam ada pengkhususan lah, function dan prosedur ni dia ada tugas khusus. Habis dia buat tugas tu, dia akan pulangkan balik nilai kepada atur cara yang memanggil dia tu. Selalunya atur cara main lah yang panggil dia tu. Okey, kita tengok. Suatu atur cara JavaScript mempunyai banyak barisan arahan yang dihimpunkan dalam satu blok. Blok kod yang dikenali sebagai modul seperti yang ditunjukkan dalam merajah. Okey, dalam JavaScript kita ada tag ni, tag script dengan tutup script. Okey, antara script dengan tutup script ni kita ada satu blok kod. Okey, kod atau cara antara script ni dengan tutup script ni kita panggil sebagai satu modul lah. Okey, satu modul. Satu kod atau cara. Kita tengok kat sini, barisan arahan tersebut boleh dipecahkan mengikut tugas masing-masing dan dihimpunkan dalam modul yang berasingan yang dipanggil sub atau cara. Okay, maksudnya kat sini, selain daripada kita tulis satu atau cara panjang dekat modul ni, kita juga boleh asingkan modul yang panjang ni kepada modul-modul yang lebih ringkas, lebih kecil. Kita boleh himpunkan dalam modul yang berasingan. Di mana setiap modul berasingan ni kita panggil sebagai apa? Setiap modul ringkas yang berasingan ni, yang lebih pendek ni, yang menjalankan tugas khusus ni, kita panggil dia sebagai sub atau cara. Boleh? Boleh. Jadi daripada yang asalnya macam ni tadi, asal dia macam ni, satu modul dia pecahkan kepada dua. Satu kita panggil sebagai modul utama. Modul utama yang ada kod atau cara yang utama. Lepas tu kita ada juga sub atau cara. Kalau dekat sini kita tengok ada satu modul, satu saja modul, semua duduk dalam satu modul ni, tapi bila kita pecahkan kepada sub atau cara, dia jadi lebih ringkas. Dia ada satu modul utama, lepas tu dia ada banyak sub atau cara. Okay, sub atau cara ataupun dipanggil sub modul. Okay, sub modul ni lah yang menjalankan tugas khusus. Contoh kat sini dia kata, modul utama dia panggil, yang anak panah ni, dia panggil sub atau cara fungsi. Modul 1 mungkin sub atau cara fungsi. Okay. Modul 2 sub atau cara prosedur. Modul 3 sub atau cara prosedur. Okey. Tengok dekat sini. Tadi kan dia kata atau cara yang besar ni, satu modul ni kita pecahkan kepada modul utama dan sub atau cara. Okay, dipecahkan kepada dua. Modul utama dan sub atau cara. Okey, sebenarnya sub atau cara ni pula, sub atau cara ni terbahagi kepada dua. Okey. Sub atau cara terbahagi kepada dua, iaitu apa?
fungsi dan Prosedur. ya, fungsi dan prosedur. Sebab itulah dekat sini dia panggil sub atau cara fungsi. Yang ni sub atau cara prosedur, yang ni sub atau cara prosedur. Okey. Jadi kena ingatlah sub atau cara ada dua jenis, fungsi dan prosedur. Sub atau cara main akan memanggil modul untuk dilaksanakan. Okey. Modul utama ni adalah sub atau cara main. Dia panggil sub atau cara juga, tapi dia adalah sub atau cara main, sub atau cara utama. Sub atau cara utama akan panggil sub atau cara lain, iaitu fungsi dan prosedur. Modul utama yang dipecahkan. Modul utama ni dipecahkan. Next. Terdapat dua jenis sub atau cara, iaitu prosedur dan function. Kena ingat yang ni, dalam periksa selalu dia tanya, nyatakan dua jenis sub atau cara. Okay, jadi awak jawab function dan prosedur. Okay, perbezaan antara prosedur dengan function dalam atau cara bahasa perskriptan klien. Okay, kita tengok aspek perbandingan yang pertama kita ada memulangkan nilai. Okay, jadi kita nak tengok perbezaan antara prosedur dengan function. Dari segi memulangkan nilai, prosedur tidak memulangkan nilai. Okay, ini kena ingat. Tidak memulangkan nilai. Kalau fungsi, function memulangkan nilai. Kena ingat. Memang dalam periksa dia, kalau dia tanya, nyatakan perbezaan fungsi dengan prosedur. Yang inilah jawapan utama dia. Jawapan utama dia kalau prosedur tidak memulangkan nilai, kalau fungsi dia memulangkan nilai. Boleh kelas setakat ni? Okay, contoh definisi function 2 Celsius Fahrenheit. Okay. Maksudnya semua ni adalah fungsi. Semua ni okay, dia namakan sebagai function 2 Celsius. Dia terima nilai Fahrenheit. Ini nilai yang diterima. Terima nilai. Nilai apa? Nilai Fahrenheit. Okay. Var Celsius, variable Celsius. Celsius sama dengan 5/9 darab Fahrenheit tolak 32. Document.write, suhu adalah Celsius plus darjah Celsius. Okay. Function Celsius, dia terima nilai Fahrenheit. Ini adalah function ataupun prosedur. Okay, function. Dia terima nilai Fahrenheit. Ini nilai yang diterima. Var Celsius sama kan? Celsius sama dengan 5/9 ni sama tak? Sama kan? Yang ni sama dengan ni. Sama je baris dia. Lepas tu dia ada return Celsius. Return. Yang ni lah yang nak tekankan tu. Ni sebab dia ada penyataan return. Nampak ni? Return. Return ni maksudnya dia memulangkan nilai. Fungsi tu macam mana dia memulangkan nilai? Dia menggunakan pernyataan return. Okey tak kelas? Okey. Apa yang dia return? Dia mesti return apa yang dia kira kat sini lah. Dia akan return. Dia kira Celsius kan? Dia akan return balik kat sini. Kalau awak buat return saja macam tu salah. Dia mesti ada return dan pemboleh ubah apa yang dia return. Okay, kalau return saja macam ni salah tau. Tak boleh buat macam ni. Okay. Kalau awak tengok ni dari segi dua ni, prosedur dengan function atau cara dia. Dekat prosedur ada tak return? Ada return tak dekat? Tak ada kan? Betul. Dia tak ada return. Tapi dia terus print dekat situ. Dia bagi arahan print terus dalam prosedur. Document.write, suhu adalah, yang ni dia akan keluar kan? Suhu adalah, lepas tu dia kira ni. 5/9 darab Fahrenheit berapa-berapa kan? Katakanlah 37. Okay, dia kira dapat lah dekat sini, dia kira dapat 37. 37 akan diumpukkan kepada pemboleh ubah
Celsius. Okey, dia kira belah kanan ni dulu kan. Saya selalu kata kira belah kanan dulu, dapat jawapan, umpukkan kepada pemboleh ubah belah kiri, Celsius. Okey, lepas tu baris bawah document.write, suhu adalah Celsius ni tadi adalah bernilai 37. 37 dia tambah. Tambah ni maksudnya apa? Untuk menyambungkan. Okey, sambungkan ayat ataupun sambungkan aksara. Untuk jadi dia akan keluar suhu adalah 37 darjah Celsius. Keluar macam tu. Ini untuk prosedur. Untuk function, dia ada return kan? Bila dia ada return, dia akan pulangkan kepada atau cara yang memanggil. Dia akan pulangkan ke atau cara yang memanggil. Jadi dekat sini dia tak cetak, dia tak papar. Dia tak ada arahan document.write. Okay. Bila dia return, macam tadi kan, dikira 37 darjah. 37 je. 37 akan masuk kepada pemboleh ubah Celsius. Lepas tu return Celsius dia akan return 37. Okay. 37 ni dia return ke mana? Return ke atau cara yang memanggil dia. Okay, atau cara yang memanggil, kita tengok pula kat bawah ni. Tu baris bawah tu. Contoh panggilan. Ini adalah contoh panggilan untuk prosedur. Kalau kamu nak panggil prosedur, yang inilah cara dia. Okay. Sebab apa? Sebab sini, yang ini adalah apa ni? Nama prosedur. Ini adalah nama prosedur. Okay. Jadi untuk kita panggil prosedur, mesti letak nama prosedur dulu. Depan ni mesti letak nama prosedur. Lepas tu, okay, function dengan prosedur ni dia mesti ada kurungan. Lepas nama prosedur, mesti ada kurungan. Lepas nama function pun mesti ada kurungan. Okay. Untuk panggil, kita akan hantar nilai. Okay. Nilai ni adalah, yang ni adalah nilai yang dihantar. Dihantar ke mana? Dihantar ke prosedur 2 Celsius. Okay. Fahrenheit ni dihantar ke prosedur 2 Celsius. Jadi dia akan jadi macam ni. Bila dia panggil prosedur 2 Celsius dan dia hantar nilai Fahrenheit, jadi dia akan jadi macam ni. 2 Celsius dia akan pi ke sini. Okay. Dan nilai yang dihantar ni, yang ni, dia akan masuk ke sini. Okay. Faham tak? Ini cara untuk memanggil prosedur. Okay. Dia panggil, lepas tu dia hantar nilai, lepas tu dia akan laksanakan arahan di bawah prosedur tu, badan prosedur dia akan laksanakan. Ini badan prosedur. Boleh catat sikit kat buku teks ke? Okay, ini badan prosedur. Lepas dia laksanakan, dia terus print. Itulah beza prosedur dengan function. Kalau prosedur, lepas dia buat tugasan dia laksanakan operasi, dia terus ada arahan cetak, print, okay, papar, document.write. Okay, sebab dia tak ada return. Faham tak? Ainin, okay, faham? Faham cikgu. Okay. Faham. Seterusnya yang ni contoh panggilan untuk fungsi. Kita tengok macam mana. Cara nak panggil fungsi, dia lebih kurang saja dengan panggilan prosedur. Yang ni, yang panggil dia dekat sini. Yang utama yang panggil dekat sini. Tapi keseluruhan panggilan tu semua ni lah. Okay. Kalau tengok, dia panggil dekat sini sebenarnya 2 Celsius. 2 Celsius dia panggil yang ni kan. Dia hantar nilai Fahrenheit. Hantar, dia akan jadi macam ni. Lepas tu, dia akan laksanakan badan fungsi. Ini badan fungsi, dia akan laksanakan semua-semua ni. Lepas tu dapat nilai hasil pengiraan 37, masuk kepada pemboleh ubah Celsius, return Celsius, return 37.
Kan? Okey. Return 37, dia nak return ke mana? Ke mana dia nak return? Ke mana dia nak return 37 ni? Dia return ke sini. Okey, dia return balik ke sini. Yang panggil tadi tu. Okey. Jadi dekat sini kita akan dapat nilai 37. Baris yang panggil tu, baris tu lah dia akan terima balik nilai return. Okey, jadi kita akan dapat Celsius sama dengan 37. Sebab apa? 37 ni akan diumpukkan kepada pemboleh ubah Celsius ni. Dia dihantar ke sini dulu. Ke sini dulu tau dia dihantar. Lepas tu daripada sini baru dia umpukkan kepada pemboleh ubah Celsius. Okey, boleh beza tak panggilan prosedur dengan function? Okey. Yang mudah awak nak tengok, kalau panggilan fungsi dia mesti ada pemboleh ubah kat depan ni. Okey, dia mesti ada pemboleh ubah kat depan. Pasal apa? Pasal apa kena ada pemboleh ubah kat depan? Sebab nak umpuk. Betul, sebab dia nak umpuk. Sebab dia buat kerja kat sini, dia pulangkan nilai, pulang kat sini kan. Macam tadi 37. 37 nak umpuk ke sini. Tapi kalau prosedur dia tak payah ada pemboleh ubah dah. Sebab dia terus print. Kan? Terus print dalam prosedur. Okay. Senang saja. Jadi untuk slide ni yang awak kena ingat yang paling penting, perbezaan function dengan prosedur ialah pulangkan nilai dengan tidak pulangkan nilai. Okay. Yang ni lah yang paling penting ni kena ingat. Okay. Tak faham tanya. Okay, cara memanggil ataupun menggunakan prosedur dan function untuk meringkaskan atur cara bahasa penskripan klien. Sub atur cara akan menggunakan ataupun sub atur cara tu akan memanggil sub atur cara lain bertujuan supaya kod penyataan-penyataan dalam sub atur cara lain akan dilaksanakan. Okay. Umumnya, hubungan dua sub atur cara ialah kita ada sub atur cara pemanggil. Yang panggil tu sub atur cara pemanggil. Yang buat kerja tu ialah sub atur cara yang dipanggil. Okay, kena boleh beza lah. Sub atur cara pemanggil ni selalunya dia adalah atur cara main ataupun atur cara utama. Selalunya. Tak semestinya main. Dia boleh juga bukan atur cara main yang panggil function ataupun prosedur. Sub atur cara yang dipanggil. Yang dipanggil ni lah selalunya function ataupun prosedur. Okay. Sub atur cara pemanggil memanggil nama sub atur cara dipanggil dalam bahasa sub atur cara dalam badan sub atur cara pemanggil. Okay, sub atur cara pemanggil panggil sub atur cara yang dipanggil. Ini tak apa, kalau confused kita tengok lepas ni. Ayat dia confused tapi senang je. Okey, contoh 36. Menunjukkan cara memanggil sub atur cara jumlah no. Okay, dia panggil sub atur cara jumlah no berulang kali. Sebab itulah kita guna function prosedur sebab kita boleh panggil dia berulang kali. Suruh dia laksanakan tugas berulang kali. Dengan nilai yang berbeza. Kita hantar setiap kali kita hantar nilai yang berbeza. Diberikan kepada sub atur cara. Sub atur cara jumlah no dikira dan menjumlahkan nombor dalam senarai sub atur cara yang sama dan dapat digunakan juga untuk menjumlahkan nombor bagi jenis data yang berbeza. Atur cara dan output ditunjukkan. Okey. Tengok HTML body script. Ni macam biasa. Okey, yang ni var senarai pertama, var senarai kedua, var senarai ketiga. Okey, tiga-tiga ni sebab dia duduk dalam bracket ni, ini adalah apa?
Kalau duduk dalam ni, bracket ni adalah satu senarai. Okay, dia adalah satu senarai ataupun satu tata susunan. Betul. Tiga tata susunan yang dia bagi kat sini. Okay. Lepas tu kita ada pun boleh ubah var jum 1, jum 2, jum 3. Okay, seterusnya, baris seterusnya jum sama dengan jumlah no senarai pertama. Yang tu lah. Ni. Baris ni jumlah no senarai pertama. Apa dia buat dengan arahan macam ni? Jumlah no senarai pertama. Maksudnya dia buat apa? Dia buat apa? Dia Panggil. dia panggil. Dia panggil function. Okay. Dia panggil function. Kita check tengok betul tak function. Macam mana nak kenal dia function ke prosedur? Jumlah no. Okay. Jumlah no kan? Okey. Macam nak kenal dia function ke prosedur? Memanggil function. Pasal apa? Pasal? Return. Ya, pasal ada return. Sebab tu kita kata dia panggil function. Memanggil fungsi jumlah no. Okay, fungsi dia nama jumlah no. Lepas tu daripada baris ni dia akan buat belah kanan ni dulu. Yang ni dia akan pi ke sini. Ni. Kan? Jumlah no, nombor. Okey, kita tengok kat atas tu. Masa dia panggil function nama tu jumlah no. Nama function jumlah no. Senarai pertama ni adalah apa dia ni? Pemboleh ubah ataupun nilai yang dihantar ke function. Nilai yang dihantar ke function. Nilai tu duduk dalam senarai pertama. Senarai pertama tu adalah tata susunan kan? Jadi dia rujuk kat sini. Senarai pertama tu tata susunan yang nilai dia semua ni. 2, 4, 12, 77. Jadi dia akan hantar dekat sini. 2, 4, 12, 77. Benda ni dia akan hantar ke sini sebagai pemboleh ubah apa? Dalam fungsi dia guna pemboleh ubah yang bernama apa? Nombor. Boleh faham tak ni? Dalam fungsi dia guna pemboleh ubah yang bernama nombor. Tapi semasa dia panggil, dia guna pemboleh ubah senarai pertama. Okay, dia sama saja sebenarnya. Nombor ni nilai dia adalah 2, 4, 12, 77. Nilai yang dihantar. Ini nilai yang dihantar ke sini. Okay. Okay, yang ni, baris ni kita panggil sebagai sub atau cara pemanggil. Pemanggil. Yang ni adalah sub atau cara yang dipanggil. Ni, sub fungsi yang dipanggil. Boleh tak kelas? Okey. Boleh cikgu. Dekat sini, lepas kat sini dia hantar ke sini. Lepas tu dia akan buat yang bawah ni semua. Badan dia akan buat. Okey, dia akan pergi ke sini var I. Lepas tu ada bill no, jumlah sama dengan kosong. Ini semua adalah nilai awal. Nilai awal bagi fungsi jumlah no. Okey, jumlah no. Nilai awal dia var ialah var I bil kosong, jumlah sama dengan kosong. Okey. Maksudnya I tu nilai I sama dengan kosong. Lepas tu nilai bil no sama dengan kosong. Lepas tu nilai jumlah sama dengan kosong juga. Okey, baris ni. Lepas tu dia pergi ke sini. Bill no sama dengan nombor dot length. Nombor. Ini nombor kan? Nombor. Nombor dot length. Length tu adalah panjang. Panjang unsur. Panjang elemen ataupun saiz tata susunan tu. Saiz tata susunan tu berapa? 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi nombor dot length ni adalah bernilai 4.
4 akan diumpukkan kepada pemboleh ubah bil no. Bil no akan jadi 4. Lepas tu kita ada struktur kawalan ulangan dekat sini. For I sama dengan kosong, betul I sama dengan kosong. I kurang daripada bil no. I kurang daripada 4. Kosong kurang daripada 4. Betul ke? Betul kan? Dia akan pergi ke bawah ni. Jumlah sama dengan, buat sebelah sini dulu. Jumlah. Jumlah ni berapa kelas? 4. Jumlah sini. Jumlah nilai awal dia. Yang saya bulat ni, berapa? Nilai awal jumlah berapa? Kosong. Kosong. Ya, yang ni kosong tau. Kosong tambah nombor I. Nombor pada indeks kosong. I tu kan kosong. Nombor pada indeks kosong. Kalau tata susunan indeks mula dari kosong kan? Ini kosong. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Nombor pada indeks kosong berapa? 2. 2, betul. Jadi kosong tambah 2 berapa? 2. 2. 2 akan diumpukkan kepada pemboleh ubah jumlah. Sekarang jumlah ni jadi 2. Boleh? Lepas tu dia naik balik. Naik balik. Dia tak return lagi. Dia naik balik sini. Okay. Sekarang I jadi 1. Kan? I plus plus. I tadi kosong, sekarang I jadi 1. Okay. I jadi 1. 1 kurang daripada 4. Betul tak 1 kurang dari 4? Betul. Ya. Ya kan? Bila ya, dia akan turun balik bawah ni. Turun bawah ni. Dia akan buat sebelah sini. Jumlah tambah nombor. Jumlah ni berapa? 1. Ha? 2. 2 kan? Ambil balik nilai ni. 2. 2 tambah nombor. Nombor berapa? Nombor 4. I. Nombor pada kedudukan I tu 1 dah. Berapa? 4 kan? 2 tambah 4 berapa? 6. 6. Okay, jadi kat sini jumlah jadi 6. Kan? 6 dibawa ke sini. Kan? Jumlah jadi 6. Okay, next. Lepas tu naik atas balik kan? Sekarang I plus plus. I tadi 1. Sekarang I jadi berapa? I plus plus. 2. Ya, pandai. I jadi 2. Kan? Okay, lepas tu ulang balik kat bawah ni. Jumlah sama dengan jumlah tambah nombor I. Jumlah ni berapa? 6. Ya, 6. 6 tambah nombor pada indeks I. I adalah 2. Berapa? 12. 12. Okey. 6 tambah 12? 18. 18. Jumlah depan ni jadi 18. Ubah dekat sini 18. Boleh? Lepas tu sambung lagi, naik lagi. Sampai syarat ni jadi palsu tau. I sekarang berapa? I plus plus. 3. Ya, 3. I jadi 3. Betul. I jadi 3. 3 kurang daripada 4. Ya. Ya, turun bawah ni. Okay, jumlah tambah nombor I. Jumlah tadi 18. 18. 18 tambah nombor pada kedudukan I3. 77. Ya. Berapa nak tambah ni? 5195 ya. Kan? Ini dapat 95. Umpukkan ke pemboleh ubah jumlah. Jumlah jadi 95. Okey kelas. Lepas tu buat apa? Lepas tu naik balik kan? Naik balik. I plus plus. I jadi berapa? 4. Ya, I jadi 4. Okay, turun balik ikut syarat dia ni. 4 kurang dari 4? Tidak. Kalau tidak, yang ni dah tak buat dah, habis. Dia akan pergi ke penyataan return. Return jumlah. Kan? Jumlah berapa? 95. Ya. Return 95. Dia nak return ke mana? Return ke sini. Okay, return ke sini. Yang ni yang panggil kan? Return dia akan dapat 95 kat sini. Lepas tu buat apa? 95. Dia buat apa lepas tu?
Diumpuk ke? Ya, ya betul. Diumpukkan kepada pemboleh ubah. Jum 1. Ya, jum 1. Pemboleh ubah jum 1 akan dapat nilai 95. Okey? Boleh? Lepas tu baris kedua macam tu juga tau. Tak payah terang dah lah. Serabut nak terang pun. Tapi faham dah kan? Faham cikgu. Formula 0 sama dengan senarai kedua, dia hantar ni. Dia hantar ni. Okey? Dia hantar kepada, kat sini jadi nombor. Nombor ni ambil senarai ni lah pula. Okey? Lepas tu dah siap dah buat yang ni dah siap, yang ni pun dah siap, yang ni pun dah siap. Okey? Kalau tengok jawapan, dia keluar ni 666. Yang baris kedua ni 666, baris ketiga 20.9. Okey? 666 akan masuk kepada pemboleh ubah apa? 666. Jum 2. Ya, oh pucut. Weh. Tekan apa tah? Jum 3 akan dapat 20.9. Okey, settle dah 3 baris ni, pergi ke baris bawah ni pula. Baris bawah ni dia document.write dia papar, kan? Dia paparkan jum 1. Jadi dia akan papar jum 1 ni adalah pemboleh ubah. Ni pemboleh ubah. Okey, nama pemboleh ubah. Dia paparkan jumlah dalam tu. Jumlah dalam tu berapa? 95, kan? Sebab itulah dapat macam ni. Sebab arahan ni, jum 1 ni lah. Ni kan? Okey. Sama juga, jum 2. Nilai dalam jum 2. Yang ni. Nilai dalam jum 3. Yang ni. Boleh? Kalau dia buat macam ni, jum. Yang ni dia akan keluar perkataan jum macam ni. Kalau dia buat dalam buka tutup kata kan? Yang ni tak ada buka tutup. Okay, tak ada buka tutup, maksudnya ini adalah pemboleh ubah. Jadi dia akan paparkan nilai dalam pemboleh ubah. Nilai. Ni nilai ni. Okey kelas. Seterusnya kita masuk pada parameter. Parameter. Setiap prosedur dan function mempunyai kurungan. Macam saya sebut tadi, mesti ada kurungan di belakang function atau prosedur. Dalam kurungan terdapat nama parameter yang dipisahkan dengan simbol koma. Okay. Dalam kurungan ada parameter. Function, nama function, lepas tu kita ada parameter. Kalau kita ada satu parameter je, kita tutup kurungan kat sini lah. Kalau ada satu parameter. Tapi bila ada banyak parameter, kita asingkan gunakan koma. Okay. Kena ingat dekat function dengan prosedur ada parameter. Parameter tu mesti duduk dalam kurungan. Okay. Parameter ataupun argument membolehkan prosedur dan fungsi menghantar nilai, hantar nilai. Masa bila nak hantar nilai? Masa kita panggil. Masa kita panggil maksudnya dipemanggil lah. Kita hantar nilai. Dan diterima oleh prosedur dan fungsi yang dipanggil. Prosedur dan fungsi tu dia akan terima nilai. Okay. Ungkapan parameter rasmi, formal parameter atau parameter merujuk parameter bagi sub atau cara yang dipanggil. Ungkapan parameter sebenar ataupun actual parameter ataupun argument, ni tolong catat sikit yang ni. Ni dalam buku teks tak ada, ni saya tambah. Argument pula digunakan untuk merujuk pemboleh ubah di dalam sub atau cara pemanggil. Okey, jadual 3137 menunjukkan contoh atau cara JavaScript dan output untuk menghantar nilai parameter kepada sub atau cara yang dipanggil. Okey, kita tengok kat situ. HTML body script var Fahrenheit 77. Okay, boleh tengok penerangan kat sini Ini maksudnya menerima nilai suhu Fahrenheit. Nilai dia 77. Okay, jadi kita ada pemboleh ubah Fahrenheit. Dalam tu nilai 77. Okay. Fahrenheit 77. Document.write suhu adalah, okay, dekat baris ni suhu adalah 2 Celsius Fahrenheit. Dekat sini dia panggil fungsi. Dia panggil fungsi dekat tengah-tengah, ayat-ayat tengah ni. Boleh juga. Okay.
Dia panggil fungsi 2 Celsius. Ini nama fungsi dia dengan dia hantar parameter sebenar. Dia hantar Fahrenheit. Ini adalah parameter sebenar. Nilai dalam Fahrenheit tu berapa? 77. Ya, 77. Okey, lepas tu dia hantar darjah Celsius ni, darjah Celsius ni. Okey, yang kita nak tumpukan yang ni. Yang dia panggil ni. Okey. Yang dia panggil ni dia akan pi ke sini. Ini adalah fungsi ke prosedur? Fungsi. Fungsi sebab ada return. Okey. 2 Celsius dia akan terima 77 kat sini. Fahrenheit akan terima 77. Tengok nama dia sama tak? Sama kan? Pun boleh ubah dia Fahrenheit. Okey, sama. Macam contoh tadi, nilai dia tak sama. Nilai dihantar senarai nombor. Nilai yang diterima adalah nombor. Sebenarnya boleh guna nama pemboleh ubah yang sama dan boleh juga nama pemboleh ubah yang berbeza. Yang hantar tu nama lain, yang diterima tu nama lain. Boleh. Okey. Kebetulan yang ni sama. Okay. Yang saya nak tekankan dekat sini, yang ni, parameter yang dihantar, yang ni, nilai yang dihantar ataupun pemboleh ubah yang dihantar, kita panggil sebagai parameter sebenar. Parameter sebenar. Kena ingat. Okay. Nilai yang diterima di fungsi, ini kan fungsi, nilai yang diterima kita panggil parameter rasmi ataupun formal parameter. Ataupun kita panggil parameter saja. Okay, parameter sebenar ni, setengah buku dia panggil sebagai argument. Argument tu adalah nilai sebenar yang dihantar. Nilai sebenar yang dihantar. Okay, tolong catat dekat buku teks. Ini kita boleh panggil juga sebagai argument. Argument tu adalah apa? Nilai sebenar yang dihantar ke function atau prosedur. Tapi dalam function atau prosedur, nilai yang kita terima tu, kita panggil dia sebagai parameter rasmi ataupun formal parameter. Lepas tu dia akan buat dekat sini, return. Tengok dia return terus. Dia tak letak formula macam yang sebelum ni kan ada formula Celsius sama dengan 5/9 tu kan. Tak, yang ni dia kira terus dan dia return terus hasil pengiraan. Okay. Yang ni dia kira-kira dapat berapa. Tengoklah jawapan dapat 25 kan. Jadi dia akan return 25. Return ke mana? Return ke mana 25? 25 ni akan return ke sini. Dekat sini akan ambil nilai 25. Jadi bila ada document.write, paparkan suhu adalah, sebab tu dah dia keluar macam ni. Suhu adalah, okay, yang ni adalah hasil pengiraan di fungsi 2 Celsius. Hasil dia dapat 25. Sebab tu dapat 25 kat sini. Lepas tu dia gabung, dia cantumkan dengan ayat darjah Celsius ni. Darjah Celsius ni. Okey? Boleh? Dekat sini kena tahu bezakan apa dia parameter sebenar dengan parameter rasmi. Jadual 31.38 tu cara akan mengembalikan nilai kepada fungsi pemanggil. Kita tengok kat sini, lebih kurang macam tadi juga. Ini kan. Function 2 Celsius return. Okey, sama aja. Memulangkan nilai. Okay, dia dapat hasil pengiraan kat sini, dia pulangkan nilai. Hasil operasi ni kan. Hasil operasi ni dia pulangkan ke tempat sini. Okay, dapatlah dekat sini 25. Okay, ni 25. Okay, yang lain boleh baca sendirilah, lebih kurang je. Oh, yang tu saja. Yang tu saja. Kita ada lagi satu tata susunan. Sambung sikit lah nah. Sambung sikit lah aku habis. Ya cikgu. 318 penggunaan tata susunan dalam bahasa perskriptan klien.
Penggunaan tata susunan dalam bahasa perskriptan klien adalah sama dengan penggunaan tata susunan Java. Okay. Penggunaan tata susunan adalah untuk menyimpan, ni yang penting, menyimpan satu senarai nilai dalam satu pemboleh ubah. Satu senarai nilai, maksudnya kita buat ni lah bracket ni. Ada banyak nilai kat situ. X, Y, Z kan. Dalam satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah contohnya abjad. Abjad sama dengan ni. Yang pemboleh ubahnya ni, abjad ni. Ni pemboleh ubah. Ini tata susunan. Maksudnya kita panggil abjad ni ialah satu pemboleh ubah berjenis tata susunan ataupun berjenis senarai. Pengisytiharan tata susunan atau array dalam bahasa penskriptan klien. Macam mana kita nak isytiharkan tata susunan? Sintak. Okay, peraturan dia. Kena tulis macam ni. var, nama tata susunan sama dengan unsur 1, unsur 2 dan seterusnya. Oh, dia ada var kat sini ya. Variable. Okay, contoh dia bagi kat sini. Variable no. No ni apa? Nama tata susunan. Sama dengan letak bracket saja kosong macam ni pun tak apa dah. Okay, ini menunjukkan dia adalah tata susunan. Maksudnya pemboleh ubah no ni ialah sejenis tata susunan. Tak letak nilai lagi pun tak apa. Dalam atur cara kita boleh masukkan nilai lagi. Next. Memberikan nilai awal tata susunan array dalam bahasa penskriptan klien. Nilai awal atau dikenali sebagai nilai pertama boleh diletakkan dalam tata susunan sebelum nilai-nilai tersebut diubah pada arahan atur cara yang seterusnya. Okey, memberi nilai awal. Nilai awal maksudnya di awal atur cara tu di bahagian atas sekali kita dah letakkan nilai dia. Okey, var nombor sama dengan var nor sama dengan 5, -1, 4, 12, 8. Ini semua kita panggil sebagai elemen. Elemen tata susunan. Ada berapa elemen kat sini? Ada? 5. 5 elemen ataupun 5 unsur dalam tata susunan. 5 item. Sama juga. Elemen, item, unsur sama. Dan yang ni, elemen pertama berada pada indeks berapa? 0. Ya, macam tu kan. 0. Yang ni 1, 2, 3. Yang ni 4. Okay, itu elemen dia, kedudukan dia dalam tata susunan. Nilai, dia panggil nilai kat sini. Tapi kalau size tata susunan no ni, size dia berapa? Size 5. Ya, size dia 5, betul. No.length sama dengan 5. Okay. Kalau size kita kira semua unsur, semua nilai. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Memberi nilai awalan selepas pengisytiharan. Okay, mula-mula tadi kita isytiharkan macam ni kan, mula-mula. Var no sama dengan, buat je bracket tu, biar nilai kosong dalam tu. Tak letak apa-apa. Okay, ini dah menunjukkan dia adalah tata susunan dah. Cuma tak ada nilai lagi. Nilai diberikan kepada pemboleh ubah no dengan merujuk indeks yang bermula dengan kosong. Ni, indeks bermula dengan kosong. Indeks kosong ialah merujuk nilai pertama dalam tata susunan. Okay, indeks kosong nilai pertama. Indeks 1 menunjukkan nilai kedua dalam tata susunan dan seterusnya sehingga nilai indeks n. Nilai n dalam tata susunan. Macam ni lah. Okay. 5, kita nak masukkan nilai, kita letak macam tu. No, kosong. Pemboleh ubah no. Pada indeks kosong, kita letak nilai 5. 5 dia akan masuk macam ni. Okay. Masuk 5. Lepas tu, no 1 akan masuk nilai -1. Yang inilah cara kita nak masukkan nilai. Okay, cara nak masukkan nilai ke dalam tata susunan. Jadi dia akan masuklah satu persatu. Okay. Next. Input nilai tata susunan atau array dalam atur cara bahasa perskriptan klien. Input. Input ni maksudnya kita minta pengguna masukkan. Input ialah nilai yang diterima daripada pengguna. Okay, nilai yang pengguna masukkan. Nilai yang diterima daripada pengguna kita panggil sebagai input. Sekiranya pengguna atau cara memasukkan nilai menggunakan kotak prompt, yang berikut ialah cara input nilai tata susunan.
Untuk suruh pengguna masukkan nilai, kita guna arahan prompt. Okay, prompt. Suruh pengguna masukkan. Jadi kita buat arahan macam ni. Va no sama dengan ni. Yang ni adalah pengisytiharan nilai awal kan? Pengisytiharan. Bukan nilai awal, dia pengisytiharan tata susunan. Okay, yang ni. Pengisytiharan tata susunan. Lepas tu kita nak masukkan nilai, kita bagi arahan ni. Input sama dengan prompt, sila masukkan satu nombor. Okay, nanti dia akan keluar lah, sila masukkan satu nombor. Lepas tu kita masukkan 5. Okay, 5 ni akan masuk kepada pemboleh ubah input. Okay, jadi input ni pegang nilai berapa sekarang? 5. 5 akan masuk ke sini. 0 kosong sama dengan input 5. Jadi dia akan jadi macam ni lah. 0 sama dengan 5. Okay, setakat arahan ni. Lepas tu arahan seterusnya sama jugalah. Sila masukkan satu nombor. Masukkan satu nombor negatif 1 ke apa tadi. Kan? Lepas tu 0, 1 input ni jadi negatif 1, ni negatif 1. Jadi dia akan jadi 0 sama dengan 5 negatif 1. Setakat tu. Lepas tu bersambung-sambung lagi lah. Dan dia akan bertambah kat belakang ni. Okay. Pemprosesan nilai tata susunan atau array dalam atur cara bahasa penskripan klien. Pemprosesan bermaksud melaksanakan operasi-operasi seperti operasi aritmetik dan operasi logik. Antara operasi matematik yang boleh dilaksanakan adalah seperti mendapatkan jumlah nilai-nilai. Manakala operasi logik seperti mencari suatu nilai dalam tata susunan. Macam kita buat tadilah, mencari jumlah. Okay. Okay, contoh 39 menunjukkan nombor-nombor dalam tata susunan dijumlahkan. Okay, tengok A tu mendapatkan nombor dalam senarai satu persatu dengan menjumlahkannya. Okay, dekat sini, yang ni dia bagi nilai awal. Nilai awal bagi tata susunan 0. Okay. Va jumlah sama dengan kosong. Okay, pemboleh ubah jumlah sekarang ni bernilai kosong. Ini. Lepas tu dia buat operasi. Jumlah sama dengan 0, kosong. 0, kosong berapa? 5 kan? Tambah negatif 1, tambah 4, tambah 12, tambah 8. Okay, dia tambah-tambah semua. Dapat berapa 28. 28 akan masuk ke sini. Okay, jumlah ni akan dapat nilai 28. Document.write. Okay, dia akan keluarkan nilai dalam pemboleh ubah jumlah 28. Sebab tu dah dapat jawapan macam ni. Ni sebab ni. Okay, sebab document.write tu. Ni. Okay. Sambung lagi sikit. Menggunakan ulangan untuk mendapatkan nombor dalam senarai dan menjumlahkan. Kita nak gunakan ulangan dekat sini. Okay. Sama macam tadi juga. Va I sama dengan kosong. I kurang daripada 5. Betul lah 5 kan macam tadi. I plus plus. Lepas tu dekat sini. Jumlah sini berapa? Kosong kan? Ni jumlah kosong. Kosong tambah berapa ni? Tambah 5. Ya, dapat berapa? Dapat 5. Ya, jumlah depan jadi 5. Okay. Okay, settle dah. Lepas tu I jadi 1 kan? Jadi berapa pula? Jadi 5. Ya, 5. Ini berapa? Negatif 1. Negatif 1. Ya, berapa? Negatif 4. 4. Okay, lepas tu I jadi 2 kan? 2. Jumlah jadi berapa tak ni? Jadi 4. Okay, 4. ini jadi berapa? 4. 4 tambah 4? 8. 8. Sebab nak cepat lah. Lepas tu yang ni jumlah jadi berapa tadi? 8. Tadi jadi 2 kan? 3 kan? Yang ni jadi 8, betul? Ini? 12. 12. Lepas tu jadi? 20. 20. 20, betul. Awak pandai lah. Next. Jadi 3 kan? I jadi? 0, 1, 2, 4. I jadi 4 kan? Ya. 4. Lepas tu yang ni jadi? 20. 20. Yang ni? 8. 8. Jadi dapat? 28. Betul lah. 28. Yang ni 28 bawa ke sini. Lepas tu print 28 lah. Okey, senang je. Dah faham sangat sebenarnya, patutlah senyap. Okey, next.
Proses mencari satu nombor dalam tata susunan. Okay, ni kita ada nilai awal, lepas tu I ni 4. Ini dia nak cari nilai 12. For nombor I sama dengan 12. Mula-mula nombor I adalah 5 kan? Kosong ni. Sebab I kosong, 5. 5 sama dengan 12? Bukan. Bukan. Yang ni tak buat. Naik atas. If I sekarang jadi 1. 1. Nilai dia berapa? Negatif 1 kan? 1 sama dengan 12? Bukan kan? Bukan. Naik balik atas. I jadi 2. Okay. Berapa? 4. 4 sama dengan 12? Bukan. Dah. Naik lagi. Lepas tu I jadi 3. 3. 0, 1, 2, 3. 3, 12 kan? 12. 12 sama dengan 12? Ya. Kalau ya, document.write no I. No I ni berapa nilai dia? No I tu 12. Ya. 12. Dijumpai. Okay, 12 dijumpai. Betul. Next. Okay, memaparkan nilai tata susunan dalam atur cara perskriptan klien. Memaparkan bermaksud aktiviti menyerahkan atau menunjukkan hasil nilai dalam tata susunan dengan memanggil nama pemboleh ubah tata susunan sahaja tanpa merujuk indeks. Okey. Okey, yang ni kalau dia letak document.write kosong macam tu plus nombor. Ini dia akan paparkan apa ni? Dia akan paparkan apa? Kalau dia kelak macam tu. Document.write ni kosong, tak ada apa. Lepas tu dia akan keluar ni. No ni. Jadi paparan dia akan jadi macam mana? Dia akan tunjukkan semua nilai dalam pemboleh ubah tata susunan no ni kan. Dia akan keluar berapa? 5, 12, ni tak ada. Okay. Contohnya 5, 1, 4, 3 macam tu. Yang ni. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, dia mula dengan indeks 1. Okay, indeks 1, lepas tu ada jarak. Ada jarak, sebab tu ada jarak tau ni. Dia keluar indeks lain pula, lepas tu ada jarak. So ada jarak macam tu. Okay, jadi paparan dia akan jadi macam ni. Seterusnya kalau kita buat macam ni. Paparan boleh dilaksanakan dengan memanggil satu persatu nilai dalam tata susunan apabila merujuk indeks satu persatu indeks. Kita boleh juga panggil indeks tu satu persatu. Ini jarak, ni jarak kat depan ni. Ni kat depan ni kosong. Okay. Lepas tu yang ni 5. Lepas tu kosong lagi 1, kosong lagi 4, kosong lagi 3 macam tu. Jadi dia akan keluar macam tadi jugalah, macam ni juga. Space kat depan ada 5, lepas tu space ada 1, space ada 4, space ada 3. Okay, dia akan keluar sama macam ni. Cuma cara panggilan saja berbeza. Kita nak panggil macam ni ke ataupun nak letak nilai satu persatu. Okay. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay. Okay, yang tu sajalah. So nanti ulang sesi balik. Laju sikit hari ni.